Jika Jepun berbangga dengan Yasuhiko Okudara dan Korea Selatan dengan Cha Bun-kyun, pasti Malaysia akan menamakan Mokhtar Dahari sebagai legenda dalam sukan bola sepak bagi benua Asia. Datuk Muhammad Mokhtar bin Dahari yang lahir pada 13 November 1953 ialah pemain bola sepak Persatuan Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan salah seorang pemain terbaik di Asia sekitar 1970-an dan terkenal sebagai pemain bola sepak terbaik di Malaysia pada masa itu dan kini sebagai seorang legenda dalam arena bola sepak negara. Semasa tahun 1970-an, beliau mewakili Malaysia yang telah menewaskan Korea Selatan dan Jepun pada ketika itu. Jolokan Super Moh menjadi igawan pada ketika itu kerana kehebatannya di atas padang, kekuatan dan keupayaannya menjadikan gol sepanjang kerjayanya sebagai pemain bola sepak. Antara detik sejarah tidak dapat dilupakan adalah apabila Mokhtar Dahri dapat berjabat tangan dengan Diego Maradona sebelum perlawanan persahabatan antara Selangor FA dan Boca Juniors. Kata-kata terkenal beliau ialah hidup dan matiku hanyalah untuk Selangor dan tiap-tiap pemain harus mempunyai semangat yang tinggi dan harus memikirkan yang mereka ini mewakili negara. Dan sekiranya apa terjadi iaitu keputusan yang teruk, nama negara akan terjejas. Mengikut rekod, Mokhtar menjaringkan 177 gol untuk Selangor dan bersama skuad bola sepak kebangsaan Malaysia. Mokhtar beraksi sebanyak 142 perlawanan dan 138 daripadanya bertaraf A antarabangsa dengan menjaringkan 89 gol dan 85 daripadanya bertaraf A antarabangsa dan pernah menjadi penjaring terbanyak dunia. Rekod ini diiktiraf secara rasmi oleh FIFA dan Mokhtar antara sebilangan pemain Malaysia yang disenarai ke dalam FIFA Century Club. Mokhtar dilahirkan di setapak Kuala Lumpur, Selangor dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan pada tahun 1960 hingga 1965 dan Victoria Institution pada 1966 hingga 1970. Beliau merupakan anak kepada Dahari Abeng, seorang pemandu lori, dan Aminah Syarikan, seorang suri rumah. Beliau mula mewakili Selangor pada tahun 1971 di Piala Burnley dan pernah menyertai beberapa kelab bola sepak antaranya Kelab Sultan Sulaiman, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS, Teleskop dan Co-op Bank yang dikenali sebagai RHB Bank pada masa kini. Mokhtar pertama kali bermain untuk pasukan Selangor FA di Piala Belia Burnley dan menjadi pemain terhebat pada musim pertamanya untuk Selangor dengan membantu Selangor memenangi pelbagai kejohanan, terutamanya Piala Malaysia. Beliau menyatakan kesetiaannya kepada pasukan Selangor dengan menyatakan, "Saya hidup dan mati untuk Selangor." Kemudian, beliau dipilih untuk main untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Beliau hanya baru berusia 19 tahun ketika itu, semasa pertama kali bermain untuk pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia dalam perlawanan antarabangsa. Mengikut rekod, Mokhtar membantu Selangor FA memenangi Piala Malaysia 10 kali dan menjaringkan 177 gol bersama-sama pasukan itu. Beliau merupakan penyerang terbaik di Malaysia. Permainan pertamanya untuk pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia adalah semasa menentang pasukan bola sepak kebangsaan Sri Lanka pada tahun 1972. Beliau telah membantu Malaysia menangi pingat gangsa Sukan Asia 1974 dan pingat emas Sukan C berturut-turut pada tahun 1977 dan 1979. Beliau juga menjaringkan gol kemenangan 2 kali dengan 2-0 bagi Liga Malaysia 6 menentang Arsenal FC dalam perlawanan persahabatan pada tahun 1975 sehingga menimbulkan kabar angin bahawa kelab Inggeris teratas menaruh minat kepadanya. Selepas kemenangan tersebut, beliau mendapat tawaran daripada gergasi Eropah Real Madrid tetapi enggan menyertai kerana patriotisme terhadap Malaysia dan Selangor FA. Terkenal dengan kelajuan dan ketepatannya, Mokhtar dinamakan penyerang terbaik Asia oleh majalah World Star Soccer ketika usianya baru mencecah 23 tahun. Mokhtar terkenal dengan kepantasannya, ngauman Super Moh daripada orang ramai merupakan kebiasaan kerana ramai generasi muda ketika itu mengidolakan beliau. Malah ada yang cuba meniru gayanya di padang. Mokhtar menjadikan 1 gol untuk Malaysia dari separuh padang menentang Joe Corrigan melalui pukulan dahsyat 1-1 menentang England B pada tahun 1978, mengelecek menerusi separuh pasukan lawan bimbingan Bobby Robson. Yang lebih diingati adalah apabila Gordon Hill memuji Mokhtar sebagai hero Dahari di majalah Shot dalam ruangan tulisan beliau selepas lawatan England B pada tahun 1978. Mokhtar Dahari bersara pada Mei 1986 selepas memenangi Piala Malaysia untuk Selangor FA. Beliau kemudian telah memberikan jersey nombor 10 kepada Raja Muda Selangor, namun beliau menarik balik persaraan pada Januari 1987 untuk bermain 1 musim lagi untuk Selangor FA. Selepas Mokhtar mengalami masalah kecederaan, beliau menjadi jurulatih tempatan untuk membantu generasi muda menjadi pemain bola sepak yang lebih baik. Beliau juga meminta bekas rakan kongsi Selangor beliau, iaitu Ridwan Abdullah, untuk menulis sebuah buku mengenai kehidupan dan kerjayanya.
Selepas bersara, beliau menjadi pemain dan juga jurulatih untuk Kongik Bank selepas kejayaannya. Seperti kebanyakan pemain lain yang berdisiplin tinggi, Mukhtar juga mengelakkan kontroversi dan tidak mengamalkan tabiat merokok serta tidak melakukan sebarang perbuatan negatif dan disifatkan sebagai seorang yang amat mementingkan disiplin diri, aspek kesihatan dan tidak suka diganggu ketika berlatih. Sukan terlibat dalam penggunaan dadah. Penggunaan dadah mereka ni agak berlainan daripada yang kita selalu dengar. Ini ialah mereka menggunakan untuk mendapat pencapaian yang lebih baik. Saya rasa dalam perkara ini sekiranya seorang atlet atau ahli-ahli sukan yang mempunyai latihan secukupnya, mereka tidak perlu menggunakan dadah atau steroid dan sebagainya untuk memberi bantuan kepada mereka untuk mendapat pencapaian yang lebih. Sebelum menjadi pemain bola sepak profesional, beliau pernah bermain sukan lain seperti badminton, sepak takraw dan hoki. Mukhtar bekerja untuk PKNS pada waktu petang dan bermain bola sepak pada waktu malam. Dan beliau tidak banyak mendapat bayaran pada zamannya dengan PKNS. Beliau kemudiannya berhenti daripada PKNS dan bekerja untuk Kongik Bank untuk mendapatkan prospek yang lebih baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Beliau berkenalan dengan Datin Tengku Zarina Tengku Ibrahim melalui seorang rakan dan selepas mengenalinya selama 10 tahun, beliau mengahwini Tengku Zarina pada tahun 1979. Hasil perkongsian hidup pasangan ini, mereka dikurniakan 3 anak, iaitu seorang anak lelaki dan 2 anak perempuan. Muhammad Reza yang lahir pada 1980, Nur Azira pada tahun 1982 dan Nur Arina yang lahir pada tahun 1984. Mukhtar mula digesan menghidapi masalah tekak di mana doktor mengesahkan beliau mengidap penyakit neuron motor (MND). Keadaannya itu diberitahu hanya kepada Mukhtar dan juga isterinya Tengku Zarina dan mereka bergegas ke London, England dalam usaha untuk menyembuhkan sakit yang dihadapi. Selepas 3 tahun bertarung dengan penyakit ini, Mukhtar meninggal dunia pada 11 Julai 1991 di Pusat Perubatan Universiti Malaya dan akhbar melaporkan penderitaan Mukhtar adalah kesan distrofi otot dan seterusnya menyebabkan kematian beliau. Jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Keramat Permai di Taman Keramat Ampang, Selangor. Kisah hidup dan sebab kematiannya didedahkan buat pertama kalinya dalam dokumentari bertajuk The Untold Truth About Supermoth di saluran National Geographic Channel pada 30 Ogos 2010 yang menampilkan keluarga dan kenalan Allahyarham. Bantu dengan menekan butang subscribe, like, comment and share dan pastikan loceng dalam mode all untuk info-info yang menarik selepas ini. Terima kasih kerana menyokong channel ini.